Okey, apakah perkataan dalam bahasa Melayu yang berguna hampir setiap tahun dalam peperiksaan sejak 20 tahun SPM? Can you tell me? One word that almost every year student have used in their karangan. Okey, karangan selama 20 tahun yang lalu kamu tengok selalu ada peranan ibu bapa. Okey, dalam peranan ibu bapa, salah satu perkataan yang paling berguna ialah teladan. Tuliskan. Setengah pelajar suka tulis, ibu bapa harus menjadi suri teladan. Suri teladan maknanya role model. Role model. Nak guna perkataan bahasa Inggeris boleh, tidak digalakkan, tapi kalau kamu nak guna boleh, tapi guna bahasa Melayu dulu. Guna suri teladan atau role model, okey. Jangan terus pergi guna role model. Kalau kamu terus guna role model, itu hanya menampakkan kelemahan anda dalam bahasa Melayu. So I don't use English words because I don't know BM words. I use English words just to show off. I also know it in English. Okay? So be careful here. Okay? Teladan ialah suri teladan, ataupun teladan sebenarnya bermaksud contoh lah. Contoh yang baik. Teladan ni contoh yang baik. Apa jua topik keluar dalam peperiksaan? Anak-anak peranan ibu bapa dalam melahirkan anak-anak yang cemerlang. Kalau anak-anak cemerlang, siapa kena tunjukkan teladan? Ibu bapa kena tunjukkan teladan. Kalau membudayakan amalan kitar semula, ini belum pernah keluar membudayakan amalan kitar semula dalam anggota keluarga. Very serious question, membudayakan amalan kitar semula dalam anggota keluarga. Sebagai peranan ibu bapa jika keluar dalam peperiksaan, kamu tak akan lari daripada isi ni. You have to write teladan. Ibu bapa kena tunjukkan teladan dulu. Ibu bapa tidak boleh buang sampah di merata-rata tempat. Ibu bapa tidak boleh membuang sampah tanpa melihat yang mana boleh dikitar semula dulu. You understand? Jadi, apa jua topik? Gaya hidup sehat. Ambil contoh gaya hidup sehat. Topik seperti gaya hidup sehat pun nombor 1. Kalau nak membudayakan senaman, membudayakan gaya hidup pemakanan yang sehat, segala-galanya bermula daripada ibu bapa. Jadi untuk karangan yang berkaitan dengan peranan ibu bapa, perkataan yang saya kira sangat-sangat penting ialah teladan. Dan setiap kali kamu tulis teladan, ada beberapa peribahasa yang boleh digunakan. Okey, tuliskan peribahasa-peribahasa yang secara khusus untuk tulis teladan. Nombor 1. Bagaimana acuan, begitulah. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. 1. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Bapak borek, anak rintik. Bapak borek, anak rintik. Orang Cina suka kata like father like son, like father like son. Macam mana bapak, macam itulah anak dia. Macam mana mak, macam itulah anak dia. Jadi bapak borek, anak rintik, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Secara langsung berkaitan dengan teladan. Apabila tulis teladan, tidak boleh diabaikan peribahasa ni. Peribahasa ni is a must. The examiner will be waiting for it. Perenggan kamu tulis teladan, the examiner will be waiting for where you are going to write bagaimana acuan, begitulah kuihnya. So it's a must. It's a must, okay? Dan satu lagi peribahasa yang boleh kamu kaitkan ialah bagai ketam. Bagai ketam menyuruh anaknya berjalan betul. Bagai ketam menyuruh anaknya berjalan betul. Bagai ketam menyuruh anaknya berjalan betul. Ni adalah peribahasa yang menunjukkan teladan negatif. Ibu bapa sendiri merokok, disuruh anak jangan merokok, inilah peribahasa. Ketam yang berjalan secara tidak betul ini, dia menyuruh anaknya berjalan dengan betul. Maka ini tidak adalah satu usaha, satu nasihat yang hanya akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sudah pasti anak-anak tidak akan ikut. Jadi ini 3 peribahasa. Teladan. I'm sure this year also somewhere you will write about somebody's teladan. Somewhere you will write about teladan. So jangan lupa peribahasa ini. Dan bagaimana peribahasa ini harus digunakan dalam karangan? Bagaimana nak gunakan? Ibu bapa, salah satu isi penting saya kata teladan. Dan bagaimana nak tulis peribahasa ini? Okey, Salim, saya bagi satu contoh. Ibu bapa, seharusnya
Ibu bapa seharusnya menunjukkan. Okey, menunjukkan. Kebanyakan pelajar guna perkataan menunjukkan. No, very fantastic. Kamu boleh tukar menunjukkan. Jadi ibu bapa haruslah mempamerkan. Ini ungkapan yang lebih menarik. Ibu bapa seharusnya mempamerkan teladan. Mempamerkan teladan yang positif. Mempamerkan teladan yang positif kerana pepatah ataupun peribahasa Melayu. Kerana peribahasa Melayu ada mengatakan, koma, terus tulis peribahasa. Bagaimana acuan, begitulah kuing. Very simple. Okay? So, ibu bapa seharusnya mempamerkan teladan yang positif. Saya guna kerana saja. Saya tak guna cara biasa bak kata pepatah, bak kata peribahasa. Boleh. Tapi ini satu lagi cara untuk tulis. Kerana peribahasa Melayu capital, jangan lupa, ada mengatakan, boleh letak koma di sini, lepas tu terus tuliskan peribahasa. So, ibu bapa seharusnya mempamerkan teladan yang positif kerana peribahasa Melayu ada mengatakan bapa borek, anak rintik. Same. Peribahasa ini pun boleh. Peribahasa ini pun boleh. Peribahasa ini mungkin kamu tak nak tulis kerana ini merujuk pada ibu bapa yang menunjukkan teladan yang negatif. Mungkin dalam karangan yang lain kamu boleh gunakan. Satu perkataan yang berguna selama 20 tahun in every exam, even in your school exams. School exam, sekolah, midterm exam, trial exam, perkataan ini kamu dah banyak kali guna. Imagine if you know all the words that has been useful for the past 20 years. Imagine if you know all the words. You can make a list, hafal, dan cari peribahasa yang sesuai, dan cipta satu jawapan anda sendiri yang saya suka panggil sebagai J-Bank. Pelajar yang nak pergi exam mesti cipta jawapan bank. Get a book and write your answers. Jangan tunggu kalau karangan nak keluar tentang langkah, jangan tunggu sampai hari peperiksaan. Tulis semua peribahasa yang sesuai untuk langkah. Katakan karangan keluar tentang peranan ibu bapa, senaraikan semua peribahasa ungkapan menarik tentang peranan ibu bapa. That's how you have to prepare for exam. Okay? Thank you.